Saya serahkan slot forum ini kepada Ustaz Rizal Hamidi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juruacara majlis yang saya muliakan, barisan urusnya di peringkat Jabatan Besar Daerah Petaling, unit dakwah di Pusat Masjid, juga kepada Datuk Datin tuan-tuan perempuan yang hadir pada pagi ini, yang mewakili keseluruhannya adalah atas tiket pendakwah bertauliah negeri Islam. Adakah yang berada dalam dewan ini bukan PBNS? Ada? Maksudnya yang hadir pada hari ini dalam dewan ini adalah mereka yang ada tauliah mengajar, majoriti, betul ya? Okey. Baik. Untuk yang peringkat khususnya, peringkat akhir untuk sesi program pemantapan PBNS peringkat daerah Petaling ini, Jabatan Islam Daerah Petaling telah memasukkan untuk acara forum lah sebagai penutup kepada program ini. Dan sebagaimana yang sedia maklum, panelis yang diundang untuk forum pada pagi ini telah pun diperkenalkan oleh juruacara tadi. Dan kedua mereka pastinya disahkan sebagai pemegang tauliah mengajar di Selangor, mewakili daerah Petaling. Di sebelah kanan saya Profesor Dr. Faisal alias Ahmad Faisal Abdul Hamid, merupakan pendakwah atau penceramah bertauliah di Selangor bagi kategori tauliah M1, dan tempoh tauliah berkuasa pada 1 Julai 2024 hingga 30 Jun 2026. Betul Prof? Di sebelah kiri saya yang berada Ustaz Nik Bakri Nikmat, juga penceramah bertauliah negeri Selangor. Beliau memegang tauliah mengajar kategori M1, M2 dan M3. Tempoh tauliah 1 Julai 2024 hingga 30 Jun 2026. Itu saya ingat tempoh tauliah. Baik, siapa baru pertama kali dengar perkataan M1, M2, M3, M4? Ataupun dah pernah tauliah dah bertukar kepada M, ataupun masih lagi D? Siapa tahu yang masih lagi D? Siapa yang dah bertukar kepada M? Tak ada, masih D. Okey, berkuasa 1 September kategori tauliah telah bertukar kepada M yang saya sebut tadi, ya. Siapa sebelum ni D1? D1. Okay, D1 dia akan bertukar ke M3. Siapa D2 berkitab? D2 akan bertukar ke M1, dia naik pangkat. Siapa yang mengajar Al-Quran? D3. Ramai ni muslim-muslimat bertukar ke M2. Okay? Yang dapat D4 ke M4. Baik, itu just promosi lah untuk pemahaman semua. Jadi siapa yang akan renew tauliah akan datang akan berubah kepada kategori M. Baik, saya tadi bincang dengan Prof dan juga Ustaz, nak habis pukul berapa? Prof dan Ustaz kata tanya penonton, nak habis pukul berapa? Sekarang pukul 11 lebih kurang, nak habis pukul 11 juga. Dia terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan sanggup, kita on. Tuan-tuan sanggup, kita stop. Berapa dicadangkan? 1. Lebih, sejam cukup. Jangan lama-lama. Pukul 12. Pukul 12 insyaAllah. Kita set pukul 12 lah. Boleh from ni dan set insyaAllah. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk ialah pemegang tauliah, kepentingan dan juga tanggungjawab sebagai pemegang tauliah lah tersebut di daerah Petaling. Saya nak mulakan soalan pertama kepada Ustaz Nik Bakri.
Dia sebut tentang kepentingan, tanggungjawab sebagai pendakwah. Soalan saya yang pertama mudah saja Ustaz. Ada dua key soalan ini. Pertama, apakah tanggungjawab dan juga misi sebagai pemegang tauhid? Itu dia pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan Khadir Ustaz Moderator Rizal, yang dihormati dan dimuliakan Prof. Dr. Ahmad Faisal, yang dimuliakan dan dihormati Tuan Guru, para asatizah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Secara ringkas juga saya bicara sebagai mukaddimah pada tengah hari ini, pada pagi ini. Satu ayat yang saya yakin para asatizah semua telah hafaz sebagai dasar dan asas tugas kita sebagai pemegang tauhid dan merangkap sebagai da'i. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayat surah Al-Ahzab ayat 46 tu yang kita dah hafaz semua, cuma saya bawa sebagai mukaddimah memberkati bicara kita pada permulaan forum ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dalam ayat ini secara mudahnya ialah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang da'i, walaupun dimulakan dengan mubasysyiran wa nadhiran sebagai da'i. Dan di situ ada disebut satu perkataan bi'idni, dengan izin Allah. Jadi apa kaitan dengan tauliah yang kita pegang pada sekarang ini? Kalau kita belajar di sana ada konsep yang disebut al-ijazah. Ijazah ni keizinan. Mungkin bahasa barunya disebut tauliah. Ada orang dia belajar agama tapi mungkin dari sudut-sudut tertentu pada kelayakannya belum boleh digelar dai. Sebab tu di sana ada al-ijazah ad-da'iyah. Tuan-tuan boleh rujuk ada satu kitab Dr. Said Hawa, Ijazah Takhasus Ad-Doa. Pernah baca kitab tu? Dalam perjalanan ilmu ni untuk kita sampaikan kepada masyarakat, di sana ada keizinan terhadap keahlian, kelayakan. Dan kelayakan itu bukan sekadar pada ilmunya, dan saya tak nak bicara sebab saya sedang berbicara depan ahli ilmu. Jadi saya sebut secara teknikal pada faham saya, pada pandangan saya, tuan-tuan sekalian. Sebab kadang-kadang akhir-akhir ini tauliah agak susah sikit, Ustaz. Agak susah, soalannya susah. Ada satu kawan saya tu balik angkat tangan, apa tak boleh jawab soalan. Dia takkan tak boleh jawab soalan tu orang Al-Azhar. Ada satu soalan tu dalam kalimah la ilaha illallah ada berapa sifat Allah. Dia kata saya tak boleh jawab sebab bukan bidang saya. Sebab dia syariah, soalan tu dalam bidang akidah, dia keluaran syariah. Sekali dia jawab, saya tak boleh jawab sebab dia bukan bidang saya. Sebenarnya di antara akidah dengan syariah dia tak ada perpisahan, tak ada pengasingan. Maka seorang ustaz yang keluaran syariah dia tak boleh jawab. Sebenarnya saya tak boleh jawab sebab itu bukan bidang saya. Kerana dasar kepada da'i ialah ad-da'i ila Allah. Kita mengajak orang kepada Allah walaupun kita keluaran syariah, kita di MM1, KM2, KM3. Jadi sebab tu pihak Jabatan Agama mengeluarkan tauliah, dan akhir-akhir ni minta maaf kalau saya tersilap bahasa ya. Satu sudut bersetuju juga dengan level yang diangkat daripada D pada M, dan M tu bukan mudah tuan-tuan sekalian untuk kita kelayakan di situ supaya kita sebagai dai itu bertanggungjawab di atas apa yang akan kita sampaikan nanti. Jangan kita terperangkap dengan isu-isu yang ada. Mungkin itu pusingan kedua saya nak sebut sedikit. Tapi walau bagaimanapun ada perkataan di situ, ada da'iyan ilallahi bi'izni. Nabi sendiri pun mendapat izin daripada Allah. Maka di sana ada izin dakwah, ada ijazah dakwah, ada ijazah tarbiyah. Bahkan kalau di sana ada orang-orang yang mungkin dilihat oleh guru-gurunya, oleh para alim ulama, dia berada pada kedudukan mursyid, maka dia ada ijazah irsyad. Sekarang ni ramai kan katanya ajaran sesat banyak yang mengaku itu mengaku ini, mendakwa itu mendakwa ini, begitu juga mendakwa mursyid. Maka di sana kita kena tengok adakah dia ada izin irsyad ataupun izin tarbiyah.
Maka walau tak apa, kita tak nak luaskan pembahasan. Maka salah satu tanggungjawab sebagai pemegang tauliah ni ialah kita kena menghayati dan memahami diri kita, di mana duduknya kita sebagai seorang dai. Dan kesimpulan mudah, ya, awal-awal tak perlu saya panjangkan kat sana. Sebab katanya nak berhenti awal. Jadi dai ilallah ni kata Imam Ibnu Katsir ataupun Imam At-Tabari, dan ini ustaz-ustaz dah tahu semua, saya sekadar petik untuk mengukuhkan. Disebutnya dai ilallah ialah da'iyan ila tauhidillah. Jadi persoalan pertamanya ialah kita sebagai dai ini, tugas kita dan melayakkan diri kita membawa masyarakat kepada Allah. Atau ada seorang ulama dia kata apa makna ad-dai? Jam'ul khalqi 'alal khaliq. Jam'ul khalqi 'alal khaliq. Kita bawa dan kita himpunkan seluruh masyarakat ini kepada Allah. Bila mana kita bawa kepada Allah, apa saja yang kita mengajar, tauhid apatah lagi, apatah mungkin kita belajar mengajar apa sekalipun, Al-Quran apatah lagi, kita kena bawa kepada Allah SWT dengan kita kata apa? Menghayati misi JAIS. Saya ada catat sekilas, saya pun tak hafal sangat, saya nak tambah yang terakhir ya. Di sana ada misi daripada Jabatan Agama mengurus hal ehwal Islam secara hikmah dan bersama mendominasi kebenaran dan kebaikan Islam. Saya yakin para pendakwah sekalian, dalam dunia yang kita berada sekarang ini disebut dunia fitnah, dunia pertembungan antara al-haq wal batil. Jadi mana kita kena tegas, hak adalah hak, batil adalah batil. Sebagaimana apa yang telah di semua satu perkataan dalam surah An-Nahl ayat 28 itu, 128 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka tugas kita, peranan kita, tanggungjawab kita ada tiga sebagai seorang dai. Yang pertama sekali ialah al-hikmah. Hikmah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena lihat pada masyarakat yang ada pada hari ini. Minta maaf kalau saya tersilap tertegur sebab depan ni tuan-tuan guru. Saya pernah dulu tanya guru saya kata, macam mana kalau kita nak bercakap depan orang alim, depan ahli ilmu? Kenapa? Dia kata apa masalah. Kadang-kadang rasa lalak juga tuan-tuan sekalian ya. Rasa lalak, rasa segan. Bahkan ada di hadapan saya ni ada guru-guru saya. Walau bagaimanapun ustaz tu saya cakap, dia kata sebenarnya kita bercakap depan orang alim lagi mudah. Kenapa mudah? Bila mana kita silap, mereka boleh menegur. Dan kesilapan kita tidak akan berpanjangan. Lain kita bercakap depan masyarakat. Sebab tu bila mana nak bercakap depan masyarakat, kita kena betul-betul study sekilas, mutalaah sedikit, agar sekadar apa yang kita sampaikan itu tepat dengan Islam, tepat dengan kehendak Allah dan Rasul. Kenapa? Kalau kita silap, tak ada siapa boleh tegur. Tapi dunia sekarang ni dunia yang menggerunkan tuan-tuan sekalian. Sebab kuliah-kuliah live. Sebab di luar sana ada jabatan apa? Yang satu lagi. Kita ada jabatan agama. Biasanya jabatan agama tegur kita, tapi yang sekarang ni jabatan netizen. Oh, memang menggerunkan. Walau bagaimanapun mereka tegur atas dasar kepulangan hak mereka. Jadi kesimpulan di sini ialah ada tiga tugas kita dalam kita menangani kita sebagai pendakwah tauhid. Yang pertama sekali hikmah. Hikmah ialah melihat kepada situasi masyarakat hari ini tuan-tuan sekalian. Masyarakat kita, minta maaf saya sebut kerana tersilap tegur saya, agak tenang. Isu kekeluargaan, tengoklah tuan-tuan sekalian, satu hari, dua hari, pasal hari raya je. Contoh tuan-tuan sekalian, kalau tak cakap apa. Contoh. Tuan-tuan rasa tak tenang ke? Subhanallah, tenang. Dan saya yakin di sini ada pelbagai agama dalam bidang kekeluargaan ya. Saya sikit boleh pengalaman sedikit masa saya habiskan saya punya master tu. Saya ada buat praktikal di Mahkamah Kompakti. 2 bulan juga praktikal saya di situ sebab saya ambil kekeluargaan Islam. Saya daripada pagi sampai petang, rehatlah pada hari itu, rehatlah tuan-tuan sekalian. Pagi sampai petang bercerai ya Ustaz. Yang lagi yang kalau duduk kat mahkamah lagilah lawyer syariah. Saya duduk di situ. Ini saya orang baru, saya tak pernah masuk mahkamah. Saya duduk di situ daripada pagi sampai petang. Satu hari masyarakat kita bercerai 30 pasangan. Itu satu daerah, mahkamah daerah. Saya tak tahulah mahkamah lain, wallah alam. 30 pasangan satu hari, tiap-tiap hari. Saya tak sekali saya tanya yang Arif, kita ni tak ada kilai ke? Daripada pagi sampai petang bercerai ni orang kita ni. Ni selama tak kira negeri lain lagi kita tu. Parah masyarakat kita ni, wallah alam. Maka okey, saya tak nak teruskan. Saya nak sebut begini. Masyarakat kita sekarang ni, terutama penyakit yang paling besar, itu asal kalau saya guna salah bahasa.
kurang kasih sayang. Maka kita kena bawa mereka dengan kasih dan sayang. Itulah hikmah di akhir zaman. Kena bimbing, kena apa? Kena pandai-pandai kita nak tahu. Dia tahu sebab kadang-kadang kita ni agak keras juga. Ya biasa dah teruskan. Yang kedua ialah al-mau'izah al-hasanah. Kena ada nasihat dan bimbingan yang terbaik dengan kata-kata yang indah kata tuan sekalian. Dia tak ada lagi orang sekarang ni kena apa? Dia mudah koyak. Minta maaf ya. Betul. Jadi penyakit antara penyakit yang kedua ialah koyak. Betul ke tuan? Ke ustaz pun koyak juga. Ini yang masalah. Yang terakhirnya wajadilhum billatihi ahsan. Sekarang ni debat secara terbuka dalam media massa. Tuan-tuan, kadang-kadang jangan kita terjenuh dengan debat yang tidak ada kesudahan. Maka sebab tu kita ada tauliah ni, maknanya kita kena jaga imej Jabatan Agama lah juga, sebab kita sebagai duta Jabatan Agama. Itu sedikitlah yang saya boleh sampaikan. Minta maaf, ia mukadimah agak panjang. Wallahualam. Baik, itu tadi pembukaan oleh Ustaz Nik Bakri yang telah pun memberi gambaran kepada kita pada pagi ini bagaimana sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang nak mengajar manusia kepada kebaikan untuk membaikkan manusia. Ya, tadi Ustaz dah sentuh maknanya keizinan, ijazah. Maksudnya tuan-tuan yang berada pada hari ini adalah individu yang berautoriti dalam konteks untuk berada di hadapan, mengajar masyarakat, mengajar di masjid dan sebagainya. Tujuan apa? Ke arah kebaikan, untuk menjadikan umat itu umat yang baik dengan pelbagai tadi pendekatan yang tiga perkara utama yang semestinya maklum: al-hikmah, mau'izah, al-hasanah, jadi pemilihan insan. Tiga perkara. Baik, seterusnya kepada Prof. Dr. Faizal. Untuk kita melaksanakan tadi yang Ustaz Nik Bakri dah sentuh tadi tentang tanggungjawab, tentang misi untuk membangun, untuk membaikkan umat manusia itu, bagaimana sebenarnya kita semua dalam keadaan PBNS ini boleh menjalankan tanggungjawab, menjalankan tugas sebagai da'i, sebagai pendakwah dengan profesional tadi, supaya tidak koyak, tidak rabak dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Moderator yang dihormati sahabat Ustaz Nik Bakri, kemudian sahabat-sahabat semua, Ustazah yang dikasihi Allah. Ustaz Nik Bakri dia orang baik, dia banyak minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Nanti dia pakai jubah, dia orang baik. Saya ni pensyarah universiti ni brutal sikit lah. Jadi saya tak minta maaf lah. Dia tu guru tu okey lah ya. Jadi brutal sikit. Tapi saya berbicara kerana kita dalam kelompok yang sama. Maksudnya saya mengajar di masjid, tuan juga mengajar. Dan apa yang saya sebut, saya rasa tempat yang sesuai untuk kita berbicara demi mempertingkatkan profesionalisme kita tanpa apa-apa prejudis, tidak menghina, tidak merata, tapi demi kebaikan kita bersama. Okey tuan-tuan, saya rasa program seperti ini sepatutnya JAIS buat lama dan berkala serta berperingkat. Jadi saya pun tak setuju juga dengan JAIS buat bermusim, lepas tu senyap, itu lama ada pula. Jadi kalau betul nak profesionalisme, JAIS kena allocate, peruntukan, panggil kita berkala, lepas tu ada peringkat 1, peringkat 2. Sebab kita semua nak yang terbaik kepada masyarakat kita. Jadi saya sebut macam itu sebab kalau sebut tempat lain dikira salah, tapi sebut kat sini JAIS tulis, tu nampak dia tulis letak. So dia fikirlah dia nak buat kor, kita cakap je lah ya. Maksudnya kami sebagai guru-guru yang bertauliah ini perlu kepada kursus-kursus yang lebih fundamental, lebih teknikal supaya dia jadi lebih baik lah ya, begitu. Itu perkara yang pertama saya nak sebutlah ya. Perkara yang kedua, sahabat-sahabat semua, apabila kita isi borang ya, kita nak jadi pendakwah ini, saya suka cadang sahabat-sahabat baca
beberapa buku. Dan saya rasa buku tu sahabat mungkin jarang jumpa, boleh minta dengan Jais, nanti saya bagi dekat Jais buku tu. Buku yang pertama ditulis oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Tajuk buku tu Adabud Dunya Wad-Din. Jangan baca semualah, baca pada halaman 260 hingga halaman 376. Jadi kurang 120 muka surat. Di situ beliau, iaitu Imam Al-Mawardi, ada berbicara mengenai keutuhan peribadi seseorang. Maksudnya kita nak jadi ustaz ni, kita ada beberapa perkara yang bila orang tengok kita tu dia tertarik dengan kita. Pasal audio comel tu nak buat mana, ambil pun hitam. Kadang-kadang comel moderator kita lagi. Tapi walaupun saya hitam, tapi si Jawa Selangor tu nok saya. Tarik. Saya pun pernah tanya dia juga. Demo toksik dia kau nyatai lain tu pun toksik dia nak hitam ni juga. Jadi maksudnya ada sedikit karisma lah yang begitu. Jadi karisma itu ada bicara detailnya oleh Al-Mawardi. Jadi sahabat-sahabat boleh baca. Dan buku itu kan ada dalam PDF dengan saya, nanti saya bagikan director. Itu berkait dengan kita ya. Yang kedua berkait dengan masyarakat. Ustaz ni sebut tadi tenang, dan Ustaz ni sebut beberapa contoh dari ketenatan tersebut. Ada seorang syekh, dia orang Syria, duduk di Jeddah di Saudi. Dia menulis satu buku yang baik, dan buku itu pun sahabat-sahabat tak perlu baca sampai habis, baca dalam 60 muka surat je. Buku pun ada PDF-nya dengan saya. Al-Haya fi Asrina Sa'bun. Yang saya disebut tadi lah, kehidupan di zaman kita ni amat sukar. Dan walaupun agak sinis lah ya, Menteri Pelajaran kita dulu dalam kerajaan sekejap dulu, dia kata kalau Nabi lahir pun Nabi terpaksa memikirkan semula bagaimana berdakwah. Sebab memang kita berada dalam satu masyarakat yang tidak zaman Mekah dan tidak juga Madinah. Jadi dia punya cabaran tu cukup. Jadi untuk menangani cabaran itu, maka masyarakat itu perlu diprofilkan dengan betul. Apa profil dan saya harap kalau di Petaling ini dia boleh ada bilik gerakan, semacam bilik gerakan pilihan raya tu. Dia buat kawasan tu, mana kawasan kuning, mana kawasan merah, mana kawasan itu. Lepas tu mana-mana orang yang mengajar di kawasan itu, aspek mana yang nak ditekankan. Dia tidak menyeluruh ya. Ada mungkin Ustaz ni jumpa di Gombak tu orang cerah 30 hari, tapi mungkin di Ampat orang asyik beranuk aja. Maksudnya begitulah. Jadi pejabat agama tu dia kena buat bilik gerakan, dan kenal pasti mana-mana ustaz yang mengajar di kawasan yang kuning tu kena tekan akidah. Jadi kalau dulu di kawasan, misalnya kawasan Shah Alam, orang kaya belakang, saya cerita akidah, cerita bagaimana nak dapat pendapatan halal sebab dia kaya belakang. Lepas tu bagaimana nak sedekah, bagaimana. Jadi dia, sebab kalau kita beri makanan kepada orang yang tak nak makan, kadang-kadang dia buang juga. Kadang-kadang dia buang, misalnya lah ya, saya bila tua-tua ni kan, jadi baking sikit, baking kegarang lah. Jadi bini saya tu ingat bila saya jadi prof tu, saya jadi Mak Saleh. Asyik tu bagi makanan Mak Saleh, makarona lah apa. Yang kita ni Kelantan tak habis-habis. Jadi kena bawa ke dia. Sebab bagi makarona tu bawa bubur kacang hijau. Wah, dia kata agak tak habis lagi. Apa masalah dia? Jadi bermaksud tuan-tuan, ada kawasan tertentu orang perlu makan benda itu. Jadi pendakwah yang duduk di kawasan itu dia fokus benda itulah. Kalau kita mengajar di PPRT, dia syik cerita Al-Faraid, dia pun tak berminat nak bagi apa. Saya berumur pun tak bayar. Jadi data-data seperti itu, dia kan salah pendakwah, salah Jais, dia tajuk. Dia buatlah maklumat tu, dia tanya
lah kita tak apalah kita pakai sebab Jais not professional tadi lah kan, sebab dia sebut professional tu alang-alang sebut biarlah kita professional betul kan gitu. Jadi maksud saya kita tengok masyarakat kita, profilkan dia macam mana dan kita bergerak sebagai satu pasukan, kita pergi begitu. Seperkara lagi saya melihat bila saya dapat dua gerak ya untuk buat kajian mengenai transformasi maklumat di kawasan orang miskin bandar, yang saya meliputi Alam, Kampung Pasir, Taman Medan, Taman Dapur Harum, kawasan-kawasan orang Melayu miskin lah yang ada di bandar. Daripada kajian itu saya dapati ada beberapa pembaziran tenaga berlaku hasil daripada tiadanya penyeragaman berpusat yang diurus oleh pihak agama lah. Antaranya ialah jadual yang berpindah. Kadang-kadang ada satu masjid tu 5 orang ustaz nak mengajar tasawuf. Pada saya itu membazir, bukan membazir ilmu tu. Dia duk ceroh benda yang sama diulang-ulang. Jadi sebab itulah bila orang pergi dengan kuliah tu dia selo sekejap tu dia tidur tu sebab tak lama dipusing kembali. Tapi envelope tak kita envelope sekali itu masalah pula. Jadi supaya kita tidak mengulang pembaziran tadi, maka mungkin pihak Jais boleh berunding, kita sama-sama bina kurikulum dan kita buat jadual yang bersifat penyelarasan. Jadi bila ada tasawuf dah orang mengajar di situ, yang lain mengajar yang lain. Kerana kita semua tahu kan dalam agama kita ini paling kurang ada 22 bidang ilmu yang kena tahu, dan mungkin 22 bidang itu akan jadi ustaz kita kecilkan dia pada 12. Jadi ada bidang-bidang yang tercicir. Ada bidang yang tercicir. Jadi bila bidang tercicir pada saya, penyampaian ilmu itu berlaku pengulangan. Dan saya ada rekod, saya pergi sendiri dengar. Jadi bila dah 5 orang tok guru bercakap pasal tasawuf saja, maka adalah seorang tok guru dia mengajar tasawuf level waliullah. Itu yang jadi pening tu. Sedangkan orang yang kat bawah ni salih pun tak masuk lagi. Jadi bermaksud kita semua baik. Saya yakin sahabat-sahabat semua kita semua orang baik, sahabat-sahabat. Tapi kadang-kadang baik itu tidak akan menjadikan apa yang kita buat betul hanya kerana kita baik. Jadi sebab itu bila Jais mahu mengangkat pemegang tauliah itu supaya lebih profesional, maka dia perlu digarap, dibuat dengan sempurna lah dan mengembelingkan. Dan Jais jangan risau sangat pasal duit. Ramai je kita dibuat kerja tak payah duit, tak apalah. Asalkan dia jadi comel. Sebab kita nak benda tu tak berulang, tak bertindak, tak itu dan sebagainya lah. Dan saya pun boleh menawarkan diri jika diperlukan untuk ubah kurikulum kita. Kita tak adalah kurikulum dengan makna sedetail di pondok dan di universiti, tapi setidak-tidaknya satu forma umum bila nak mengajar tauhid, benda ni kena sentuh, benda. Dan semua benda itu saya rasa saya tak dapat panduan daripada Jais dengan makna yang teratur tadi. Jadi kita perlu bergerak ke arah itu supaya kita lebih perkara tadi. Itu perkara yang kedua ya, untuk menjadikan kita lebih profesional tadi. Perkara yang ketiga yang saya rasa penting sangat-sangat, iaitu beberapa kekeliruan di kalangan kita. Minta maaf ya sahabat-sahabat, minta maaf juga ustaz ni kan. Sebab tak tergamuk nak sebut, tapi ustaz ni tu dia tahu minta maaf tawaduk, kamu tak gamuk nak sebut. Okeylah, aku sebutlah ya, biar jangan marah aku pun tak panggil, tak apa. Saya nak sebutnya ialah mengenai kita bila jadi pentauliah ataupun orang yang berdakwah. Kadang-kadang lawan itu kita tak berapa comel. Niat itu. Ya, betul, selama kan negeri kaya. Lepas tu dah lah negeri kaya, masjid itu sampai defisit duit kerana beri ke ustaz. Jadi bermaksud ada sebahagian kita ya, yang tidak dapat membezakan di antara ada duit dengan hidup mewah.
Al-Mawardi mengatakan seorang alim dia haram hidup mewah. Sebab kalau tuan-tuan nak hidup mewah, tuan-tuan jangan jadi ustaz. Sungguh hamba akan supoh kalau dia tu ustaz dia hidup mewah. Sebab saya tak boleh terima hidup mewah itu dia ulang. Tapi tidaklah bermaksud tuan-tuan pakai basikal tua, tak siapa lah pula di masjidnya. Betul lain, mewah ni maksudnya dia pakai Alphard terbaru, bukan Alphard 12 tahun dah. 12 tahun tu okey lah sebab dia 60,000 je kan. Ini 280,000. iPhone 21 kau tak keluar saja. Masalah. Dia ajak ujung minggu makan di Concord, betul kan? Di Palma buruk sangat ya. Macam-macam lah. Itu bukan ustaz, tuan-tuan. Kuno bukan. Bukanlah hidup mewah itu salah, dia tak salah. Tapi tuan-tuan jangan jadi ustaz. Tuan-tuan jangan jadi ustaz. Kalau tuan-tuan nak jadi ustaz, tuan-tuan mesti sederhana. Sederhana maksudnya adalah kereta start hidup brake berhenti. Betul kan? Ya kan? Adalah baju tutup aurat, kan? Bersih. Telefon tu tak perlulah top up nak call. Adalah plan postpaid yang RM60 unlimited data and call. Okey lah tu. Tapi bukan jamnya mewah. Sebab masyarakat tuan-tuan dia tengok tuan-tuan. Dan ada ustaz mengatakan kita tak boleh tunjuk dekat orang awam kononnya orang agama itu miskin. Tuan-tuan, orang tak tengok kereta kita, orang kutuk je. Orang tengok ilmu kita tu. Ilmu tu biar mantap, kepribadian itu menarik. Ya tu orang nak dari ustaz. Kita duduk berlumba kereta dengan dia, rumah. Itu sesuatu yang menggagalkan usaha tadi. Jadi kalau tuan-tuan kata Islam tak larang pun mewah, ya betul, saya pun tak kata Islam larang mewah. Tapi Islam kata orang alim tak boleh mewah. Kalau tuan-tuan kata kaya boleh, tapi dia tak mewah lah. Sebab dengan duit dia tolong orang, tu baru orang alim. Kalau orang alim hidup mewah, berdeku, tak hidup masih alim, apa gitu tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, ada kegagalan di kalangan sebahagian kita menjadikan reputasi ustaz tu buruk. Reputasi itu buruk. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan nak jadi hidup mewah tapi dengan ustaz, saya secara peribadi akan menentang orang itu secara terang-terangan. Tapi kalau tuan-tuan hidup sederhana, kan? Adalah bini 1-2, itu okey je. Itu okey lah kan? Sebab dia nak kahwin dengan itu dia lah, itu tidak mewah. Jadi dia ada rumah sebiji, suka orang ramai-ramai, ada rumah yang baik, itu tidak mewah. Tapi kalau mewah itu maksudnya makannya tempat yang T20. Yang masalahnya, kalau dia buat semua itu kerana dia berniaga, tak apa. Tapi kerana dia collect envelope, itulah. Itu yang masalahnya. Dan kita semua tahu ya, urata envelope di Selangor 200 satu kuliah. Kalau dia nak 1,000 sehari, dia mengajar 5 kali je. Kuliah Doha, kuliah Zohor, kuliah pukul 3, kuliah Maghrib. Dia ada kuliah Isyak lagi. Hidup pagi dia buat. 500 kali dengan 10, 5,000 kali dengan 30 hari dia mengajar non-stop, 15,000 tanpa cukai. Lepas tu pula bila anak murid suka dengan dia, dia batuk sikit kata tayar kereta ustaz pecah, tukar apa-apa. Jadi apa maksud? Jadi kalau kita hidup macam tu, saya rasa lembaga hasil akan cari kita. Nanyalah dia kerana seorang dua itu tu habis pak kita semua kena cari. Jadi pun sekarang kan bayaran melalui transfer dah, tak boleh tipu lah dia punya termasuk jahit pun dia transfer. Jadi dia tahulah kita dapat berapa. Jadi oleh kerana itu supaya kita tidak diburuk sangka, dikata macam-macam, betulkan niat kita bahawa kita mengajar adalah untuk agama. Apa yang orang beri itu bukan sebagai satu perkara yang patut kita bermewah dengannya, tapi kita hidup sebagai sederhana. Itu adalah hidup pilihan Rasulullah. Kita pun nak macam itu dan sebagainya. Jadi saya rasa itu perkara ketiga yang menghalang profesionalisme itu berlaku dalam diri kita.
Yang keempatnya, tuan-tuan, kita perlu kepada metod delivery yang berkesan. Masa saya sebelum mengajar di universiti dulu, saya belajar di maktab pedagogi, nak delivery ilmu pada murid. Tapi sekarang pedagogi dah tak pakai dah. Kita pakai di masjid, kita tak boleh terap pedagogi, dia panggil indragogi. Nama pun lain tu. Gogi lagi belakang tu, depan tu tidak peda dah, dia indra. Lepas tu, bila berlakunya PKP, dia tambah yang baru lagi, yang perlu kepada perkara-perkara yang penambahbaikan. Jadi perkara-perkara seperti itu memerlukan kursus yang serius, dan tak ada orang boleh buat habis je lah, dia buat. Sebab tu dia panggil, saya kata tercukup tu, dia panggil profesionalisme sangat kan. Kena elokit duit, kena panggil kerap, kena kursus. Barulah kita semua mempunyai ilmu alat ataupun penyampaian mekanisme yang betul. Maka bila kita sampaikan tadi itu, dia berkesan. Soal ilmu saya tak risau dah pegawai jadi kan, sebab dia orang noh alim lah ke dah. Tapi yang kekurangannya yang selalu orang tegur bila saya pergi ke masjid, pertama ialah cara penyampaian. Misalnya saya sendiri kerap ditegur kerana terlalu kekelantanan. Saya kahwin dengan Selangor tu supaya saya cakap Selangor dah, tapi masuk jaga-jaga sebab kecil manis tak jadi Selangor mana. Kenapa tu? Di masjid-masjid orang T20 kan dia cakap Inggeris, mau tidur pun mimpi dalam bahasa Inggeris. Bila saya pergi tu dia kata, Prof boleh tak cakap Inggeris mengajar? Jadi oleh kerana diminta saya cakap juga, tapi Inggeris saya dia bunyi kelantan juga. Sebab nak my mother tongue kan, bukan leader asli saya Inggeris. Lepas tu dia komen pula, tak ria Inggeris lah, kata songai banyak sungguh. Tapi terpaksa buatlah sebab kita tadilah kalau tuan-tuan duduk di kawasan orang kaya terpaksa kena cakap Inggeris. Jadi sebab tu saya mengelak kawasan orang kaya untuk tak komen pasal Inggeris. Saya mengajar kawasan orang miskin je. Jadi keraplah sikit nak cukup campur surat banyak tu. Jadi bermaksudnya kita kena tahu bahawa madhum kita siapa, dia suka apa, dia macam-macam. Saya mengajar di Masjid Bukit Damansara, itu kan semua T20 tu, ASU macam tu saja. Allah yarham apa dia yang baru meninggal dunia, Tun Ahmad Sarji. Dia suka sangat dengan kuliah saya, dia duduk depan. Tapi sebelum dia duduk depan, dia bagi saya 5 benda. Dia kata, doktor, bila nak mengajar sini, pastikan 5 perkara tidak dilanggar. Apa dia tu? Pertama, jangan lebih 60 minit. Sebab dia kata kami orang tua, lebih 60 tak masuk lah. Okey, 60 minit. Yang kedua, jangan bagi contoh lebih daripada 2 sebab kami tidak bodoh. Contoh satu aja. Kalau sampai 5 60 orang, oh dia masuk bodoh benar aku kan. Itu pasal tak contoh apa 5 6. Okey, ingat. Nombor 3, benda tak pasti jangan cakap, lebih-lebih lagi hearsay ataupun dekat media sosial. Jangan cakap. Kita mesti bagi bawa. Ya Tun. Jadi tuan-tuan, 5 benda tu diberi oleh bekas ketua setiausaha saya ikut. Sampailah sekarang saya ceramah semua 60 minit, 59 minit, 57. Itu. Jadi tak dapatlah surat yang penuh viral tu kan. Panjangnya awak cakap berhentilah. Sebab dia cakap panjang tu. Dan kami di universiti pun sudah mula ada trend baru, iaitu orang bijak cakap sikit tapi berkesan. Nampaknya pelajar ramai gagal bila tesis itu nipis. Berbanding tesis itu panjang. Sebab panjang tu sampai sarap dia bangun dalam. Dia nak cakap macam mana? Krim. Cakap. Balik dulu, baca lagi. Jadi sebab itu bila kita profesional, kita tak boleh cakap panjang, tuan-tuan. Sebab kita bukan mengajar orang di Angola. Kebanyakan ada depan kita ni, ada keluar degree kan, maksudnya sudah boleh membaca dan sebagainya. Maka memadati kita pergi itu urai konsep-konsep asas, dan mereka semua yang ada di depan kita bukan nak jadi ustaz pun. Kau tak nak ajar mereka menjadi ustaz, rugi diganti tempat kita. Jangan
jadi ustaz. Kita ustaz dong kita ajar dia jangan masuk pelakon aja, cukup. Kalau baca Quran jangan ada laknun jadi sikit-sikit pilihan okey. Tak nak juga dia jadi Korea. Dia jadi Korea kelas lain. Buku kuliah pagi. Kalau yang perempuan nak ajar tasawuf supaya dia faham konsep-konsep asas. Begitulah. Jadi saya rasa kalau kita boleh buat ambil kira semua benda itu, ada benda yang perlu dipikul oleh Jaiz, ada benda yang perlu diperbetulkan oleh kita. Seperti mana saya sebut tadi, saya tidak mengata pada siapa-siapa, tapi ianya datang daripada hasrat untuk kita sama-sama. Sebab apa yang tuan-tuan buat terbalik juga pada saya, apa yang saya buat terbalik juga pada tuan-tuan. Maka kita adalah kelompok yang sama, kita mempertahankan kelompok kita kerana institusi itu adalah institusi bersama. Salam. Baik, itu tadi 4 perkara yang diangkat dicadangkan oleh Dr. Faisal. Setuju ada perkara-perkara dalam 4 tadi yang melibatkan cadangan kepada pihak Jaiz dan juga kepada bagaimana PBS sendiri untuk merubah cara merubah kaedah untuk tujuan tak lain tak bukan akhirnya untuk kita mengajak umat manusia ke arah kebaikan, insya-Allah. Baik. Ni dah baru 2 orang dah 11.35. Kata nak lebih 12. Tapi tadi tak boleh lebih 59 minit kan? Tadi. Itu kuliah. Baik, tuan-tuan perempuan, kita teruskan. Untuk sesi pertama tadi kita membuka gambaran bagaimana tentang tanggungjawab, tentang profesionalisme tuan-tuan sebagai pendakwah yang dapat. Untuk sesi ini, Ustaz Dik, kita nak pergi lebih jauh lagi. Cabaran yang menanti di hadapan Ustaz boleh sentuh tadi, masyarakat sedang tenang dan sebagainya. Kita melihat bahawa pendakwah yang berada di hadapan ini dan semua kita adalah sebagai mereka yang berada pada barisan hadapan. Dalam konteks dakwah lah, mereka yang berada di barisan hadapan. Bagaimana mereka ini boleh berperanan dan berkesan ketika mana mereka mendepani isu-isu semasa berkaitan dengan agama Islam dalam negeri dan negara kita. Apa yang sewajarnya mereka boleh lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asatidzah atau guru yang dimuliakan Allah SWT sekalian, berkaitan dengan isu masyarakat, salah satunya yang beberapa perkara yang boleh saya sampaikan, mungkin 2 perkara dari sini saya catat untuk ringkaskan. Yang pertamanya, sebagai seorang pendakwah, kita sendiri adalah sebahagian daripada masyarakat dan kita memahami hakikat kehidupan bermasyarakat. Cumanya kita salah seorang daripada yang diberi amanah untuk membimbing masyarakat. Jadi cadangan saya yang pertamanya ialah dalam mendepani isu-isu berkaitan dengan masyarakat, khusus berkaitan dengan agama ni, kalau boleh dalam kita menjalani tugas dakwah dan mungkin Jaiz juga boleh perkenalkan satu konsep, iaitu konsep ad-dakwah bil mahabbah. Yang kita yakin, kalau kita sudah sedia maklum, Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi yang terdahulu, kata ulama, diutus dengan satu perkara yang namanya rahmat. Ya. Farrusulu khuliqu lirrahmah. Rasul-rasul ini dicipta dan diutus kerana rahmat. Tapi Nabi Muhammad ini dia ada 2. Ya, Nabi diutus dengan 2. Yang pertama rahmat, yang keduanya mahabbah. Sebab tu satu-satunya gelar kepada rasul-rasul yang begitu ramai ialah Nabi Muhammad, satunya Habibullah. Maka saya sedikit cadangan untuk meningkatkan profesionalisme ni untuk da'i kita dan kita sendiri. Kalau boleh dalam kita menjalani sebagai da'i ni, kita ada satu konsep yang kita bawa dalam masyarakat. Dan konsep tu sebenarnya bukan konsep yang kita cipta, tidak. Konsep tu yang telah ada pada diri baginda Nabi, dan Nabi lah manusia yang paling profesional, insan yang paling profesional pada tugas sebagai seorang da'i. Sebab tu Allah pilih baginda dan memberi izin kepada baginda kerana kelayakan baginda secara profesional yang ada pada diri baginda sendiri, dan baginda membawa satu konsep ad-dakwah bil mahabbah. Maka sebab tu kita tengok bagaimana cara Nabi berbicara, menuturkan bicara-bicara Nabi, bagaimana Nabi menangani isu-isu masyarakat yang kencing dalam masjid. Macam mana Nabi menangani? Kita hari ni kalau ada orang kencing dalam masjid, agak-agak apa yang kita buat? Angkat je lah, angkat campak keluar. Takkan tak tahu tu masjid. Dia kata mungkin Arab Badui pun takkanlah Arab Badui tak secerdik macam tu, tak tahu masjid dan tempat-tempat itu. Tetapi mungkin itu salah satu yang Allah takdirkan dalam perjalanan seorang da'i berdepan dengan masyarakat yang seumpama itu. Dan masyarakat hari ini pun macam tu lah, tuan-tuan sekalian. Jadi mungkin saya boleh cadangkan sedikit lah, kalau terbaik cadangan ini, kalau boleh ditimbangkan. Kita ada satu konsep kepada da'i kita, ad-dakwah bil rahmah wal mahabbah.
Kita bimbing masyarakat dengan penuh kasih sayang dan cinta pada umat. Yang ini selalu disebut oleh orang tabligh kan, cinta umat. Ya, kerana kita kena memandang dengan pandangan kasih sayang kepada umat yang ada. Sebab bila mana kita gembirakan hati baginda Nabi dengan membawa umat kembali kepada Allah dan Rasul, ini salah satu konsep lah. Yang kedua saya nak sebut begini. Yang kedua, masyarakat sekarang ni kesian pada mereka kerana mereka terperangkap dalam isu khilafiyah. Terperangkap. Dan puncanya ialah daripada dai-dai yang ada. Mungkin bukan daripada kalangan kita, tapi mungkin daripada kalangan luar. Sebab media sekarang ini media terbuka, media massa yang sekarang ini dakwahnya secara terbuka. Mereka boleh melontarkan apa sahaja. Maka kesian pada masyarakat kalau boleh kita menangani isu khilafiyah ni. Salah satu caranya, saya tunjuk satu contoh. Salah satu caranya ialah kita kena sedarkan masyarakat di mana kedudukan mereka. Sebuah satu contoh lah. Ada satu kalam yang saya rasa tertarik dan saya hafal walau sikit-sikit. Kalam Syahid Hasan Al-Banna dalam membicarakan usul isyri, dalam bab fahmu. Dia kata apa? Likulli muslim lam yablugh darajatan nazar fil adillatil ahkam al-far'iyah. Setiap orang Islam yang tidak sampai kepada darajah kedudukan meneliti adillah dalil-dalil hukum furu', an yattabi'a imaman min a'immatid din. Dia di muslim ini ikut seorang imam mujtahid. Jadi kadang-kadang kita sendiri sebagai pendakwah ni, kita kena sedarkan masyarakat di mana kedudukan mereka. Sebab kadang-kadang minta maaf, mereka terperangkap dengan satu kelompok banyak sangat. Minta maaf ni, sorry Prof. Saya setuju juga dengan Prof dia sebut tadi. Dia kena kadang-kadang kena direct sebab tempat dia, betul ya? Saya sebut direct sikit boleh? Salah satu daripada punca kita da'i ni agak kadang-kadang punca tu daripada kita sebenarnya masyarakat jadi keliru dan jadi celaru. Sebab kita tak boleh beza al-farqu baina nas wa fahmin nas. Al-farqu beza antara nas dengan faham kepada nas. Kita baca satu nas, kemudian kita faham dengan apa yang boleh kita faham dengan kadar sedikit kemampuan ilmu yang ada. Akhir sekali kita bicara kepada masyarakat dengan apa yang kita faham, bukan nas. Sebab itulah berlaku dalam masyarakat hari ini, ada di antara, minta maaf sekali, ada di antara pendakwah-pendakwah ni, mereka menggunakan dalil-dalil atau nas secara liar. Bahasa, kalau sekadar bahasa kali tak tepat, tuan-tuan boleh tukar secara liar. Saya bawa satu contoh. Ada satu pihak ni, dia berhukum dengan aqwal wal af'al mukallafin hanya dengan satu dalil. Apa dia dalil? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua amalan masyarakat hanya satu dalil je, sedangkan dalil ni banyak. Ada al-adillah, al-ahkam al-asliyah, ada dalil hukum asal, ada adillah ahkam al-far'iyah, ada dalil ahkam mukhtalaf fi, ada dalil ahkam contohnya al-indah Imam Syafi'i faqat. Jadi dalil ni banyak. Kadang-kadang ini orang ni keliru lagi antara nas dengan dalil. Nas dua, Quran sunnah itu nas. Dalil banyak. Ya. Dalil asliyah, al-adillah, al-ahkam al-asliyah, dalil hukum asal, al-adillah, al-ahkam al-far'iyah, dalil hukum furu', ya. Al-adah, muhakkamah dan sebagainya. Banyaklah, saya yakin di depan saya semua tahu. Ya. Kemudian ada hukum-hukum, dalil hukum yang mukhtalaf fihi. Dia dah beza antara ulama. Benar-benar tidak. Sebab tu kadang-kadang macam isu baru ni. Betul juga, saya setuju dengan Prof kata. Kadang-kadang kita mengajar masyarakat, kita ni mengajar macam-macam tugas wali semua lah. Akhir sekali mengajar zikirhu. Dia sebenarnya zikirhu ni mudah je, kita sebagai ahli agama ni mudah je. Pertama, adakah dia usul atau dia furu'? Benda tu usul ke benda tu furu'? Ini masyarakat dah bincang bergaduh berhari-hari berminggu tak selesai, padahal benda tu furu' aja. Bila mana furu' dia terdah kepada ikhtilaf bainal fuqaha. Bila mana benda tu isu khilaf, selesai lah. You tak nak amal, okeylah. Nak amal, okeylah. Tapi benda tu pula bukan zikir, pula ada zikir am, ada zikir khas. Benda tu bukan zikir umum. Yang tak ada lah imam-imam zikir lepas sembahyang. Ada ke imam jais zikir besar? Lepas asal-asal hu ada ke? Setakat ni kat Selangor tak ada pun. Bukan kat Selangor, kat Malaysia, kat dunia ni pun tak ada. Itu zikir khas, bukan untuk awam. Jadi salah satunya
masyarakat kita sekarang sedang terperangkap dengan isu khilafiyah. Mungkin Prof akan tangani benda tu. Cuma kita ni sendiri, kalau boleh, kita sendiri pun kena, orang panggil apa? Kena teliti isu itu sendiri. Bimbang-bimbang, kita juga terperangkap dalam media masa. Saya tengok berapa ramai ustaz-ustaz juga duk komen. Komen apa? Duk komen, ni kenapa kita nak zikir kita ni ada zikir afdal. Ni bukan masalah afdal, bukan tak afdal ni. Ini masalah hukum. Bila mana masalah hukum, dia kena rujuk dalil. Setiap perbuatan ada dalil, setiap dalil ada sumber dalil. Dan dalil itu pula dalil furu' atau dalil usul atau dalil yang sudah mukhtalaf. Ada juga dalil yang kita kata di sisi Imam Syafi'i faqat. Al-adillah inda Imam Syafi'i faqat. Ada dalil di sisi Imam Syafi'i. Tak payah gaduh lah. Imam Syafi'i kata macam ni. Contoh kita sapu air di kepala, 3 helai rambut. Itu dalil yang hanya Imam Syafi'i pakai. Masalah tak pakai. Lepas tu kadang-kadang kita nak debat, kita kena letak dulu. You nak debat dengan air ni, you mazhab mana, air mazhab mana. Kalau you mazhab Hanbali, air mazhab Syafi'i sama sudah, tak kena. Jadi cakap betul-betul, you kadang-kadang dunia sekarang, minta maaf kalau sekali. Ada satu pihak ni, dia minta maaf kalau kita dia sedang mengkhianati masyarakat dengan melontarkan isu-isu di dalam masyarakat yang tak sepatutnya masyarakat masuk dalam perdebatan itu. Sebab satu contoh dah, debat pasal kenal Tuhan. Sampai sekarang tak sudah. A kata dia kenal Tuhan, B kata dia kenal Tuhan. Akhir sekali buat musakarah bergaduh-gaduh. Lepas sekali tuan-tuan dia lepas selesai, dia gaduh pula dalam media masa. Orang yang kenal Tuhan dia tak sibuk dengan manusia dengan Facebook. Ya. Orang yang sudah kenal Tuhan, orang yang arif billah, masyhur billah. Dia tak masyhur bi ghairillah. Ni orang kata kenal Tuhan, duk dekat pasal Tuhan dalam Facebook pagi petang siang malam. Itu bukan orang kenal Tuhan. Dan tuan-tuan kena tanganilah satu isu masyarakat, kesian pada masyarakat. Ya, ada satu pihak ni kalau kita boleh sebut, sini boleh ke? Boleh lah kan? Wahabi lah Wahabi. Kita orang kesian pada masyarakat. Wahabi. Dulu Wahabi, sekarang bukan Wahabi, Salafi. Sekarang bukan Salafi lagi, Athari. Ni kejap tukar-tukar nama ni skema dah. Sorry lah kan, pasal Inggeris itu dia yang pandai. Mereka mengkhianati masyarakat dengan ilmu, dengan satu dalil, dengan semua satu dalil. Mana mungkin satu dalil menghukum? Quran aja 6,000 ayat, hadis saja ratusan ribu. Jadi salah satu yang pertama saya rekaskan. Yang pertama, kalau boleh Jais memperkenalkan satu konsep dakwah yang akan dibawa. Konsep ini bukan reka, bukan ciptaan Jais, tidak. Ini daripada baginda Nabi. Nabi ini ad-dakwah bil mahabbah. Nabi curahkan kasih sayang pada umat yang ada dalam penuh kekeliruan, penuh terumbang ambing sekarang ini. Yang kedua, kalau boleh kita bimbing masyarakat keluar daripada khilaf. Salah satunya ialah kita menyedarkan masyarakat itu sendiri, supaya masyarakat berada pada kedudukan mereka. Macam tadi lah, ya, seorang yang tak sampai maqam darajatun nazar, meneliti al-adillah al-ahkam al-far'iyah dari dalil hukum furu', yang berpuluh-puluh dalil hukum furu' ni, ya, maka kita sedarkan masyarakat itu dan kita bawa. Satu lagi yang terakhir, sebagai pendakwah ni saya setuju dengan Prof sebut tadi, untuk meningkatkan profesionalisme kita. Kalau boleh, kita ada bidang kita masing-masing. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita syariah, ada yang usul, ada yang bahagian lain. Tapi kalau boleh kita ambil dalam satu isu masyarakat. Contoh, tuan-tuan boleh ambil satu isu ekonomi dan tuan-tuan fokus pada isu Pak ekonomi, tuan-tuan jawab. Para asatizah jawab. Kalau Pak tasawuf, ada yang ni jawab. Ada ustaz kita yang mahir tasawuf jawab. Pak zikir, Pak apa. Dan kita jangan campur situ. Sebab masyarakat akan tengok, ustaz A kata ni, ustaz B kata ni. Kadang-kadang kita sibuk condemn ustaz tu. Baru ni ada seorang ustaz dia beriau-riau. Saya tanya ginilah ustaz. Ustaz tak payah bahas lah bab afdaliyat, bab nak ikut Nabi kau tak nak ikut ulama. Itu cerita lain. Saya nak tanya hukum. Apa hukum zikir hu? Haramkah hukum tu? Oh, dia kata, saya tak pakai hukum. Kalau you tak pakai hukum, kenapa you sibuk cakap pasal bab? Oh, saya bidang lain. Kalau you bidang lain, you cakap bidang you je lah. Kenapa you sibuk? Ini kadang-kadang ustaz itu sendiri nak masuk juga campur dalam bidang itu. Kita tanya apa hukum. Kalau you cakap hukum, you kena bawa dalil. Kalau you bawa dalil, you kena ada sumber dalil. Mana semua? Oh, saya dia dah tu dah. Sorry, saya hanya cakap bidang. Dalam bidang dia cakap tu lah. Dia selesai. Sebab masyarakat di luar, kesian masyarakat di luar.
Itulah salah satunya. Dan kita sendiri kalau boleh, saya lah nasihat pada saya, setiap dalil yang kita nak bawa dalam masyarakat tu, jangan bawa dalil secara liar. Apa makna secara liar? Yang tidak ada kena-mengena pun kita bawa dalil untuk mengukuhkan dalil yang ada, sedangkan tidak berkait pun dalil itu. Wallahu a'lam. Kita makna. Baik, terima kasih Ustaz Ni. Tuan-tuan dan puan, program ini dinamakan sebagai program pemantapan profesionalisme pendakwah betul Negeri Selangor daerah Petaling. Jadi apa yang ditampilkan oleh panel tadi, sudut contoh, pandangan ataupun yang merujuk pada isu semasa yang berlaku yang sebenarnya dalam konteks untuk memberi pemahaman kepada pendakwah daerah Petaling. Maka bangkitlah, kita buat isu ini untuk menyampaikan maklumat kepada semua untuk tujuan difahami dengan berhemah dan cermat supaya dapat disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi tadi isu berbangkit di sini. Okey, baik. Saya nak teruskan kepada Dr. Faisal. Dalam 3 perkara yang Ustaz Ni sebut tadi, perkara khilafiyah banyak disentuh. Jadi ini juga yang menjadi isu-isu berbangkit dalam kalangan masyarakat. Jadi sebagai pendakwah, sebagai pemegang tauliah, bagaimana mereka-mereka ini, kita ini perlu respon jika ada perkara-perkara yang disampaikan, yang ditanyakan terkait dengan persoalan khilafiyah, supaya jawapannya itu adalah jawapan yang mengikut konteks dalam negeri Selangor khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ada 5 perkara lah kita kena ambil perhatian supaya kita tidak terjebak dalam satu keadaan yang menjadikan kawan-kawan kita di jabatan itu serba salah. Kan kursi kita pegawai jadi ramai lagi lah ya. Dan saya tahu mereka semua orang baik-baik, tak ada busuk hati. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu liar, pinjam istilah apa panggil Ustaz Ni tadi, mereka serba salah, tak ambil tindakan kita buat, betul kan? Nak ambil tindakan, jadi serba salah. Saya dulu terlibat dengan Taliban, saya di Pengganas lah dulu yang di Pakistan. Dan bila kawan-kawan saya yang terlibat dengan Taliban itu kena tangkap semua, saya seorang yang tak kena tangkap. Jadi polis minta saya jadi sensor lah, penilai kepada ustaz-ustaz yang ada latar belakang Taliban tadi lah, bila mereka minta tauliah tu. Jadi saya jadi serba salah, tak bagi tauliah dia alim, kan, bagi tauliah dia duduk indoktrin masyarakat dengan, jadi serba salah. Jadi saya pun pergilah jumpa kawan-kawan, kau janganlah buat aku serba salah. Aku tak luluskan kau, kau orang baik. Nak luluskan kau ajak orang perang aja. Jadi dia jadi serba salah. Jadi kita pun janganlah buat gawai jadi serba salah. Dia baik tapi dia serba salah. Jadi untuk mengelak serba salah itu berlaku, saya rasa ada 5 perkara kita kena ambil perhatian. Pertama, kita janganlah ulas semua benda. Kita kena percaya wa ma utitum min ilmin illa qalil. Allah kata aku tak beri ilmu pada seseorang itu melainkan sedikit. Jadi kalau kita tauliah kita ialah untuk mengajar Quran, kita bincanglah sampai lonyek ma'arif, mu'mat, irraf, istighfar, istighlah, ibadah, itu bincanglah. Pegawai jail tak sama. Sebab tauliah kita pasal Quran. Tapi janganlah cerita pasal martabat 7. Bukan nak hina guru Quran tu, tapi sebab kita benda yang tu khilafiyah dalam bab makhraj. Jawab pergilah, tak apanya pegawai jail tak marah, betul kan? Sebab dia dalam bidang kita. Jadi yang jadi masalahnya ada seorang ustaz popular tu kan, dia guru Quran, syubra aja. Tapi dia ulah macam-macam. Jadi serba salah. Jadi dia menyebabkan kita semua kawan-kawan pun kita rasa alangkah baik kalau dia tak ulas. Jadi kita hormatlah kita punya kepakaran
Saya kalau orang tanya buat ekonomi, saya awal-awal jawab Wallahu a'lam. Lepas tu dia kata profesor belakang bagai apa hukum yang nak kata daripada aku kepala dengan Jais baik Wallahu a'lam. Dia okey je kan, dia senyum kat saya sebab saya tak buat dia masalah. Kan apa malunya kan, kita pernah dengar Imam Malik ditanya 10 soalan, dia hanya jawab 3, 7-nya wallah a'lam. Awak malu. Tapi kita tak adalah wallahu a'lam pada 10 soalan tu tak kerti ke satu pula. Ya, kita rasa kita tahu secara holistik melihat jawab tak tahu tu. Saya tak tahu malu apa. Dan kita kan ada kawan-kawan. Jadi saya rasa itu perkara pertama lah, iaitu kita dengan apa panggil berbicara di luar daripada kepakaran yang kita ada. Jadi bila tauliah itu diberi mengenai perkara itu, kita dalam perkara kita, dan kita boleh buat macam-macam dalam bidang itu kalau betul kita pakar dalam bidang kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita berada dalam masyarakat, dalam kitab hikam ada disebut mengenai seorang guru itu tidak boleh jawab semua soalan kerana 3 alasan. Okay? Seorang guru tadi, Ibn Athaillah Sakandari sebut seorang guru yang mursyid tadi, dia bukan kerana dia tak tahu, tapi dia tidak diizinkan menjawab semua soalan. Sebab yang pertama, kita tak boleh jawab semua soalan kerana ada kala si penanya itu tidak ikhlas. Dia tanya kita tu, dia tak tahu kita ni warna PH ke warna PN. So saya jawab je, dia tak ikhlas dia tahu. Sebab jawapan dah ada dekat Harakah ataupun Suara Keadilan. Dia tanya kita dulu, jawab apa? Dia tak tahu kita warna apa. Lepas tu dia pun adu domba kita, tak pasal-pasal kita menyebabkan pegawai Jais semua salah. Jadi kalau soalan-soalan itu bersifat dia tak ikhlas kan, saya tahu. Tak tahu, tak tahu. Saya tahu. Dia kata bodoh, tak apa bodoh daripada benar. Sebab dia tak ikhlas, kita kata dia tak ikhlas kan, nanti dia report kat Jais pula, betul kan? Kita tahulah dia ikhlas ke dia tak ikhlas. Bila-bila lagi soalan yang ada jawapan, itu sebenarnya nak tahu kita punya kecenderungan tu ke sebelah parti ke, dia nak heret kita kepada persoalan yang lebih kompleks. Itu sebab yang pertama lah kata Ibn Athaillah. Sebab yang kedua, kadang-kadang soalan yang ditanya itu sebenarnya dia tak patut tanya. Kan dalam Quran beberapa soalan ditanya pada Nabi dan Nabi tak jawab. Wa yas'alunaka ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan macam-macam lagi lah. Wa yas'alunaka anir ruh min amri rabbi. Jadi itu menunjukkan kepada kita ada kadang-kadang murid yang bertanya itu, dia tanya pada hematnya cukup hebatlah, tapi soalan itu mungkin memakan diri dia. La tas'alu an asya'a itu dalakum tasubbuh wa tas'alu an hina yunazzalul Quran itu dalakum dan sebagainya lah. Jadi kita sebagai seorang ustaz itu tak perlu jawab soalan itu. Saya pernah ada seorang peguam terkenal di negara kita belanja saya makan di Pullman Hotel. Jadi saya pun agak pelik lah. Sudah makan tu dia kata, doktor nak bungkus lah. Kita diingatkan dia pelawar beli tu. Buku-buku lah awak balik mana bini kita. Sudah dia bagi saya makan kenyang-kenyang tu, dia tanya 3 soalan yang saya menyesal makannya. Oh kata patutlah menjadi peguam, putar alam subuh dia. Yang bawahnya yang broker tu hakim becik. Soalan pertama dia kata, Ustaz, saya ni dengar hadis Nabi kata siapa semayang sunat 2 rakaat di Masjidil Haram dapat 50 ribu biasanya kan. Pahala itulah apa bertanya. Jadi saya pergi ke Mekah dalam musim ni dalam 2-3 kali dah saya congak-congak, pahala saya ada 1 trilion. Dia kira lah. Dia 2 rakaat 50 ribu, 2 rakaat 100 ribu. Dia kira gitu lah. Lepas tu dia kata, kalau
itulah pahala saya. Bila hari-hari saya sibuk mengendalikan kes di mahkamah, kalau saya tak semaya boleh tak ada tolong pakai macam kita itu, betul kan? Persoalan hidup. Nyesam buat makan malam tu. Walaupun dia bayar pukul 200 tak aku boleh bayar pun. Adik saya pun buat macam tadi lah, buat terjawab begitulah, pergi isu lain. Nampak dia beria dengan soalan tu. Dia ikut saya sampai ke kereta. Ada dia kata, Ustaz tak jawab lagi tu. Asal tu. Main pula. Saya jawab je tu. Pening je ini. Nak jawab macam mana supaya dia tak mungkin nak bayar balik belanja semalam. Saya kata boleh. Dia pun alhamdulillah nanti dulu baru komen. Tak ambil lagi. Ustaz kata boleh. Masuk dengan syarat nak tengok penyata pahala ni. Tapi tak masuk pula. Oh, dia kata mana ada. Oh, tak ada, tak boleh. Mana penyata tu bagus. Selamat saya mana tu. Lepas pada tobat nak makan dengan buang. Tak ada soalan kata. Kesapa ke Datuk Anha gitu, kawan saya kan semua salah. Nak kata fatwa Faisal sesat kan naik kena tangkap. Tapi itu kawan, adalah kawan. Saudara dekat tu lah. Dia semua salah berlaku. Jadi oleh kerana itu kita kena ingat, pertama kita tidak tahu semua benda. Mengajarlah dalam apa yang kita tahu je lah. Kita tak tahu walaupun orang tu tawarkan mahal. Saya pernah ditawarkan oleh satu kelompok orang perasan kaya. Dia pernah datang dekat saya mengajar kita hikam je. Dia datang kat saya dekat Sungai Pencala tu, tapi bukan Rufaqah lah. Orang situ kan ramai orang kaya segera sebab tanah Bukit Lanjang tu ambil dia kaya. Dia kata, Ustaz, saya nak mengajar tasawuf, level orang biasa tak belajar. Pelik-pelik. Dia kata, Ustaz jangan risau pasal payment. Satu kelas 2,500. Dulu 2,500 saya pergi kira cepat-cepat. Tak ada kalau aku berhabis dalam masa 30 sesi, boleh beli kereta. Saya kata, berapa orang nak belajar? Dia cakaplah ada dalam 15 orang. Dia nak lagi kita apa? Durrun Nafis. Saya kata kita tu kan dah diharamkan. Tak apalah kita buat senyap-senyap. Kita belajar dalam apa panggil bab ada umum tu. Jadi tak tertakluklah dengan tu sebab kita bergerak. Dia kata yang tak boleh di Selangor ni ialah bertempat ataupun di masjid. Di dalam bab kita bergerak, kita mengajar. Pelik-pelik lah sesak-sesaknya. Cerita lain kali lah. Apa yang nak sebutnya? Pertama sekali, jangan kita mengajar di luar daripada kepakaran kita. Yang kedua, tak perlu malu, kita tak boleh jawab semua soalan. Kerana tadilah adalah kata pertama, yang bertanya tidak ikhlas. Yang kedua, mungkin soalan itu akan merugikan orang yang bertanya ataupun menyebabkan fitnah, berlaku kita bergaduh sesama kita dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kita tak perlu jawab tadi kerana terkadang kita menjawab secara spontan itu ada beberapa perkara yang menjadikan ada kawan-kawan kita rasa terlalu awal menjawab itu dan ini. Jadi sebab itu jangan terlalu cepat menjawab soalan. Boleh? Itu nombor 2 saya rasa kita kena cuba beri perhatian. Perkara yang ketiga, ya sahabat-sahabat, perlu kita beri perhatian juga. Kita mesti mendapat gambaran yang menyeluruh tentang ilmu yang kita nak ajar itu. Kalau kami di universiti, kami nak tahu seorang pencara itu, dia menguasai tak subjek yang dia nak ajar itu, kami minta dia buat pro forma. Pro forma bermaksud gambaran menyeluruh tentang subjek yang dia nak ajar tu dia nampak. Dan biasanya dalam pro forma itu akan ada apa yang disebut body of knowledge. Benda yang kena ada dalam kelompok. Jadi kalau sahabat-sahabat kita tak boleh nak buat satu kesimpulan ringkas mengenai ilmu yang kita nak ajar tu,
itu menunjukkan sahabat-sahabat belum mendapat gambaran yang menyeluruh tentang benda itu. Jadi kalau kita belum dapat gambaran yang menyeluruh, jangan malu untuk baca, belajar dengan kerana kita tak boleh mengajar. Dalam perkataan Arab menyebut faqidu syai' la yu'ti. Tak ada nak beri apa. Jadi apabila kita tidak dapat gambaran menyeluruh, itu yang kadang-kadang bila berlaku sedikit anjakan, sedikit engsokkan dan sebagainya, itu pun pening. Jadi sahabat-sahabat mesti menguasai betul ilmu, dan saya tidak menguasai semua ilmu, tapi ilmu yang kita tahu tu, kira-kira orang tanya kita masa kona baring pun kita boleh jawab. Sebab kita tahu sungguh tentang benda itu. Jadi sebab itu tidak aib kita tidak tahu semua benda, tapi adalah aib kita juga tak tahu semua dalam benda yang kita kata kita tahu. Kita tahu, kalau sahabat-sahabat mengajar tauhid, sahabat kena tahu semua aliran politik, nama ulama, perkembangan ilmu, istilah, kena tahu. Jangan apa mengaji kerukunan je, kalau tak layan pun tak tahu, tak boleh nak begitu. Sebab kita nak ajar orang, mesti kita mengetahui tadi perkara tadi itu nombor 3 lah. Nombor 4, oleh kerana masalah yang berlaku di Selangor ini adalah gambaran umum kepada masalah yang ada di Malaysia, kerana semua orang mari duduk Selangor. Dulu kita pernah dengar ya, janda paling ramai di Selangor. Sebenarnya bukan janda Selangor, janda seluruh Malaysia mari duduk Selangor. Itu yang ramai janda di Selangor tu. Jadi orang pun patut teguh ke Selangor. Bukan, janda Kelantan pun duduk Selangor tu. Jadi yang tempat ramai orang duduk di Selangor ni kita taling lah. Dan kita lah mendepaninya. Jadi saya berharap pihak Urustia dan Jais menyediakan satu forum berkala yang bila ada masalah je kita pun jumpa. Kalau tak boleh jumpa macam ni pun kita ada perjumpaan maya, kita duduk, kita discuss. Kalau benda ni di kawasan sana ditanya begini, jawab macam mana. Jadi bolehlah kita menjadikan jawapan kita terhadap satu-satu isu itu dia macam peluru pepandu, dia pandu, dia sekata. Sebab kalau walaupun kita semua ahli sunnah wal jamaah, kita semua ada belajar di Yaman, ada belajar di Mesir, ada belajar di Jordan, ada belajar di Indonesia, ada belajar di Malaysia. Jadi bila kita jawab tu kadang-kadang bertemu dengan jawapan yang tidak begitu padu, dan tidak padunya jawapan itu adalah disebabkan kelemahan individu, bukan kelemahan persoalan itu. Jadi kita pun dipeleceh disebabkan beberapa jawapan yang tidak padu. Jadi saya rasa pihak Jais boleh buat forum maya, kalau pakai Teams ke Google Meet ke apa benda, kita duduk discuss. Kalau begini pengalaman awak macam mana. Jadi setidak-tidaknya kita adalah satu ruang yang tidak memerlukan suatu penyelidikan yang panjang untuk terus menjawab isu-isu tadi. Saya rasa kalau ditanya mengenai GISB sekarang, saya rasa mungkin jawapan kita tidak sekata. Sebab ada orang yang melihat kenapa nak tutup perniagaan GISB yang salahnya, sesatnya. Betul kan? Ada orang setuju dengan kenyataan ketua polis yang mana GISB itu ajar liwat. Ada seorang yang menyatakan tidak. Jadi kita sendiri dilihat kok mana satu jawapan yang betul. Jadi perkara itu tersebut untuk menjadikan padu, individu tak boleh nak buat. Nanti marah ke Jais lah buat. Jais lah buat lah supaya kita tadi sepakat. Jawapan tu dia sekata, kita semua akan bercakap. Macam mana kita tengok orang Wahabi, dia punya dalil pun spesifik. Satu dalil tu yang kan dalilnya untuk dia nak $10. Kemudian jawapannya sebab dia ada minta tajdid, dia duduk bincang. Sedangkan nak buat studio tu bukannya mahal sangat pun. Tapi kita tak ada. Jadi bila kita tak ada, jadi kita jawab lain. Jadi saya rasa pihak Jais boleh buat benda itu untuk kita menyepadukan jawapan kita itu nombor 4 ya. Dan yang terakhir sekali saya melihat kelemahan kita yang ada di sini ialah kita tidak bergerak dalam satu pasukan yang disusun. Ya, kita bergerak solo semua. Dan setiapnya ada gaya masing-masing.
Dan kadang-kadang kita sendiri pun tak kenal. Ini hari ni baru saya nampak muka perempuan yang saya cuba capture. Tak ingat gitu. Lepas tu bila balik rumah, lagi jumpa di masjid. Kenapa tak kenal kan? Jadi lepas pada ni harap kita semua boleh bergerak dalam satu tim yang sama, membawa wadah yang sama, inspirasi yang sama. Maka insya-Allah saya yakin kita semua hanya kelemahan di sekitar itu, bukan kelemahan kita tak baik ke apa, ilmunya dah ada, hasratnya baik dan sebagainya. Mungkin penambahan-penambahan itu boleh menjadikan kita lebih. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tuan-tuan dan puan, saya ingat fasa kedua forum ini tadi telah banyak maklumat yang disuntik kepada kita semua selaku pendakwah, bagaimana kita perlu menguasai banyak perkara, perlu menguasai banyak aspek sebagai yang berada di barisan hadapan, dan saya fikir itu sangat baik dan sangat bernilai kepada kita semua. Ya, baik, dah lebih pukul 12. Macam mana? Tamat sekarang? Okey, kita bagilah 12.30 Okey, 12.30 insya-Allah. Jadi ini pun kita dah masuk ke fasa terakhir kepada perbincangan kita pada tengah hari ini. Untuk yang fasa terakhir ini Ustaz Nik, saya ingin komen daripada panel lah bahawa apabila sebut pendakwah ini sudah pastilah masyarakat yang melihat, yang mendengar ceramah, mereka melihat pendakwah ini, penceramah ini yang baik-baik belaka. Apa tutur bicaranya, apa perilakunya, perkataannya, perbuatannya dilihat baik, dan pasti itu memberi cabaran yang besar kepada yang bercakap. Mengajar orang buat baik menjadi cabaran kepada kita untuk membuat baik secara konsisten. Jadi apa komen panel untuk memastikan bahawa apa yang dicakap kepada masyarakat itu benar-benar dihayati, dilaksanakan supaya kita bukan hanya bercakap baik tetapi dilihat juga di luarnya kita baik setiap aspek. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, secara ringkas saya sebut satu dua perkara. Pertamanya, kita ni dilihat daripada dua sudut. Satu yang disebut lisanul nutqi, yang kedua disebut lisanul hal. Bahkan ada satu kalam yang kita hafal daripada para alim ulama, lisanul hal afsah min lisanil kalam. Lisanul nutqi ini ialah kita berbicara dalam masyarakat secara lisan. Kita bercakap, kita pagi, petang, dalam kuliah-kuliah kita bercakap. Cuma kalau bolehlah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ada skrip jugalah, walaupun tak langsung. Skrip dalam kita berbicara agar tidak melontarkan kata-kata yang orang merubah pandangan, masyarakat merubah pandangan pada diri kita. Bukan kata tak boleh kita guna perkataan minta maaf, contohnya kita kata bodoh contohnya. Yalah, masyarakat ni dia tengok seorang ustaz kata perkataan bodoh tu agak ralat. Kalau jahil okey sikit. You ni jahil lah. Oh jahil okey. You ni bodoh jangan cakap. Padahal semua bodoh tu perkataan dia. Betul ya? Tapi dia sedap sebut dia sudut sebenarnya kita sebagai dai ni juga kita kena membina kepribadian kita sendiri. Kepribadian sebagai seorang dai lah. Jadi dai ni dia bawa dua perkara, satu yang disebut tadi lisanul nutqi. Dia sentiasa berbicara. Maka kalau boleh kita ada skrip untuk diri kita sendiri lah. Skrip dengan patah-patah perkataan yang selayaknya untuk kita lah tuan-tuan sekalian. Kita bukan nak condemn siapa-siapa. Sebenarnya bukan tak boleh kata bodoh, boleh je. Sebab ada manusia ni memang layak juga disebut begitu, kerana macam Prof sebut tadi. Tapi walau bagaimanapun kita ada waktu kita tak sebut, kita guna jahil tu. Macam khinzir dengan babi lah kan. Babi rasa haram sikit kan, khinzir okey sikit. Jangan makan khinzir, orang tak rasa sangat. Tapi jangan makan babi, babi tu terus jadi haram. Khinzir pun haram juga, tapi lisanul nutqi, bahasa. Sebab Rasulullah begitu sekali berbahasa. Ya? Ada seorang anak Badui datang ambil tarik shawl Nabi sehingga berbekas di sini. Sehingga Badui itu kata apa, mai harta, cerita harta mak ayah engkau. Kemudian sahabat terasa hati. Maka bila mana begitu, dia tak apalah aku bagi apa yang kamu nak. Rasulullah bawa masuk, Rasulullah bagi. Ini kita dah tahulah ringkas dengan masa yang ada. Rasulullah bagi. Tapi apa yang Rasulullah pesan? Tadi masa kamu masuk tadi kamu berbicara sehingga melukakan sahabat-sahabat. Kata-kata bukan. Baik, lepas ni kamu dah dapat apa yang kamu nak. Kamu nak apa lagi? Bagi lagi. Okey dah selesai. Kamu keluar, kamu kena kata dengan kata-kata yang baik. Dia kata, dia pun keluar, dia kata apa? Dia kata dulu
penduduk yang paling aku benci yang penduduk Madinah, orang yang paling aku benci adalah Rasul. Sekarang ni orang yang paling aku cintai adalah Rasulullah, yang paling aku sayang adalah Madinah. Mana kata-kata lisanul mutqi. Yang kedua lisanul hal. Lisanul hal ni maknanya gerak geri kita. Ya, jangan sampai kita membawa kepada kecurigaan macam bos sebut tadi lah. Kaya itu memang dituntut. Orang Islam mesti hidup kaya. Jangan orang Islam hidup miskin. Kalau kita hidup miskin, macam mana konsep kita nak laksanakan konsep zakat? Zakat ni membantu orang, memberi duit yang kita usaha untuk bagi kat orang. Kalau duit kita cukup-cukup nak bagi kat orang apa, maka hidup kaya boleh, tapi kalau hidup bermewah, menggambarkan kemewahan. Ya. Mewah lain. Macam mana kita bawa Welfare juga, tapi Welfare tahun 2005 yang 55 tu okey lah. Kenapa? Sebab anak kita ramai, isteri kita ramai kan. Jadi takkan kita nak naik kancing, isteri kita ada 3 contoh. Betul tuan ya? Tuan-tuan tak berani? Ada ustaz saya cakap ni selingan sikit benda di penutup ni, saya tak nak dapat di penutup kan. Ustaz saya kata tidak dinamakan orang perempuan kalau tidak ada sifat cemburu. Kerana kalau isteri tuan-tuan cemburu itu betul. Kalau isteri ustaz-ustaz semua tak ada sifat cemburu, itu bukan perempuan, kena cari lain. Dan tidak dinamakan orang lelaki kalau tidak ada niat nak kahwin dulu. Tak apa, sebenarnya saya nak sampai begini. Saya nak sampai, guru saya pernah sebut pada saya, dia kata, hantar Bakri, kalau hantar mengajar supaya orang jadi pandai. Jangan hantar mengajar, hantar yang nak tunjuk pandai. Itu peribadi kita. Kita kena mengajar orang, biar orang jadi pandai. Usaha, jangan mengajar orang, kita nak tunjuk pandai. Salah satu contoh kalau beri cadangan pada pihak Jabatan Agama, kena ada ustaz kelas-kelas orang panggil apa? Muqaranah mazahib. Sebab satu isu di luar sana, remaja-remaja sekarang ni, ada seorang sampaikan pada saya, remaja sekarang ni sedang gairah bertukar mazhab. Dia kata saya tak nak dah mazhab Syafi'i. Ada seorang tu dia mengadu kat saya di Glamoury. Seorang akak tu kata, ustaz, anak saya dia bahagian tu dia panggil apa? Masak-memasak. Maka dia ada chef dia daripada tempat yang dia kerja tu, seorang daripada Arab. Saya tak ingat Arab mana, Arab Mesir ke Arab mana. Arab tu ajar dia, kamu kena tukar mazhab. Kalau kamu selama mana duduk dengan mazhab Syafi'i, kamu susah nak masukkan Arab. Sebab ada satu mazhab yang dia Arab, kalau sikit-sikit masuk dalam makanan, dia dah berubah rasa, berubah warna, berubah dia punya ain dia, tu jadi halal. Jadi macam mana nak buat? Ubah dia punya mazhab. Jadi mana kalau ada di sana ustaz-ustaz kita ada kelayakan, kelah-kelah orang panggil muqaranah mazahib ni kena ada. Tapi orang yang betul ahli, ya, kena ajar. Sebab apa? Sebab masyarakat kita dah dikacau bilaukan dengan dikelirukan dengan mazahib. Kenapa kita perlu bermazhab? Itu lontaran-lontaran. Itu di antara yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir para hadis sekalian, kalau boleh kita sebagai seorang guru, kita kena ada guru, kena ada mursyid, kena ada murabbi. Baru kepribadian kita akan rasa makin okey. Kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i, Imam Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, walaupun dia sudah sampai pada satu kedudukan Hujjatul Islam, tapi dia cari seorang mursyid. Kenapa? Kerana kita, masyarakat kita ni, manusia ni tidak akan dinama manusia kalau tidak ada ruh dan jasad. Jadi ada tarbiyah secara jasad, ada tarbiyah secara ruh. Maka kita sendiri pun sebagai seorang dai, kita jangan rasa cukup dengan apa yang kita ada, dan kadang boleh kita kena ada mursyid. Ya, macam kita nak buat tesis pun ada supervisor, ada promotor dan sebagainya. Bukan kita berjalan seorang padahal nak tulis buku mudah je. Tapi kena ada pembimbing. Jadi dalam kita dai, kita ada pembimbing. Sebagaimana baginda Nabi SAW sebagai seorang Nabi, ketua Rasul pun, dalam perjalanan dia menuju Allah, kita ni ad-da'i ila Allah, membawa masyarakat dan diri kita kepada Allah. Macam mana nak bawa diri kita pada Allah? Dia kena ada pembimbing. Macam malam Isra Mi'raj, satu mesej yang begitu jelas. Nabi sebagai seorang kekasih, Allah mencintai Nabi. Kenapa Allah temankan perjalanan Nabi itu dengan seorang atau dengan malaikat? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jumpa kekasih tuan-tuan nak tak kekasih tuan-tuan ditemani orang lain? Sedangkan kita ada kekuasaan, ada kemampuan, hantar kereta, ya, bawa dia ke sini. Tapi Allah Ta'ala temankan Nabi untuk apa? Untuk Nabi dibimbing dalam perjalanan menuju Allah. Jadi dalam sebagai seorang da'i ini, kita kena ada pembimbing.
Doalah pada Allah supaya Allah datangkan kita seorang muslim. Kerana persoalan dakwah sebenarnya persoalan kerohanian. Manusia hidup dengan jiwa bukan dengan jasad. Maka bimbing manusia dengan jiwa mereka, bukan dengan jasad sekadar jasad mereka. Jadi saya sangat dahululah sedikit forum pada pagi ini bicara-bicara yang boleh saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Nik atas panduan-panduan yang telah diberikan kepada kita. Jadi saya fikir ini untuk yang terakhirnya kepada doktor sebagai penutup dan juga sebagai urusan doktor ya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1. Wa dzakir innama anta mudzakir. Apa yang boleh dihayati oleh para pendakwah sebagai kalan untuk mereka bawa di ruang nanti kan. Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya lah ya, sahabat-sahabat, ada 3 perkara. Pertama, kita tak boleh bergerak solo lah. Kita kena bergerak dalam satu kumpulan. Kerana kalau kita bergerak dalam satu kumpulan, jika ada kesilapan, jika ada keterlanjuran, kesalahan, kawan-kawan boleh tolong betulkan. Sebab kadang-kadang sebelum masyarakat itu buat laporan kepada pihak jabatan, kadang-kadang mungkin kesilapan itu sudah berkali-kali. Dan jemaah dia tak tegur ustaz sebab dia malu mata ke macam mana. Jadi untuk menjadikan kita tadi lebih efisien dalam berdakwah, kita tahu kelemahan kita, maka kita kena bergerak dalam kumpulan. Kumpulan itu untuk ulanglah nanti JAIS fikirkan adakah kumpulan besar atau kumpulan berasaskan zon dan sebagainya. Maka kita sesama kita kena sama-sama kenal dalam kumpulan tersebut. Dan kadang-kadang ada orang bercerita pada dia mengenai keterlanjuran macam Ustaz ni sebut. Bahasa ni masalah juga ya tuan-tuan, sebab kita yang berdakwah di Selangor ni bukan semua orang Selangor. Ada orang Kelantan, ada orang Terengganu, Kedah. Jadi mungkin pada logat-logat mereka perkataan tersebut mungkin biasa, tapi pada sebelah sini mungkin sesuatu yang mengguris tadi. Jadi kita mungkin tak terasa bahawa kita sebut lafaz-lafaz tersebut tu macam salah. Jadi kena ada kawan-kawan lah tegur. Saya harap sangat, sebab saya pun tak mendakwa kesempurnaan dan sering ditegur. Misalnya saya mengajar di Kemensohai di sana tu, kat Bombay tu. Di situ kebanyakan orang tua tapi masih berniaga sebab dia bukan pegawai kerajaan. Bila saya sebut orang-orang pencen, dia kan tulis surat, ustaz jangan duduk samakan saya dengan Taman Tun. Lain pula. Dekat Taman Tun Dr. Ismail itu kan pegawai kanan pencen, lain. Jadi sebut pencen pun. Tapi bujurlah dia tegur kita. Tapi ada jemaah yang dia senarai ke belah ni, kita dah sampai 2 muka surat baru hantar kat JAIS. Jadi JAIS pun kena ambil tindakan. Kita kata kenapa tak beritahu. Jadi saya rasa kita kena bergerak dalam, kalau nak pakai manhaj Hasanul Bandan tu kena ada usrah lah, sama-sama kita dan tegur entah ni bagus dah mengajar. Sebab orang lain takkan tegur kita, melainkan kita sesama kita tegur untuk lebih profesional. Smart tadilah ya. Kalau di universiti senang sebab lepas satu semester kita akan ada borang penilaian pensyarah. Jadi pelajar akan bagi markah, dia tak puas hati, dia tulis. Mereka awalnya kami pun tersinggung juga anak murid komen tu tapi dah lama dah. Jadi adalah implementasi kerana ada teguran-teguran yang ikhlas tadi. Jadi kita tak mahu orang kata dekat belakang sampai ke JAIS. Kita pun ialah sebuah salah. JAIS tak ambil tindakan, ada report. Kita pun rasa JAIS macam tak ada hati perut sebab tak diberitahu. Jadi benda tu saya rasa bergeraklah dalam satu kumpulan sama ada besar ataupun kecil ya. Yang pertama. Yang kedua sahabat-sahabat, kita kena percaya dengan apa yang kita ajar dan kita kena praktis dulu. Adalah memalukanlah ya, kita mengajar sesuatu konsep, sesuatu doktrin, tapi dari segi praktisnya kita tak pernah buat.
kita tak pernah buat. Kadang-kadang kita ceramah, marilah sama-sama kita qiyam mulai. Orang tak pernah tengok kita. Jadi janganlah macam tu sahabat-sahabat. Jadilah seorang pendakwah yang betul, dan kalau kita rasa kita tak mampu buat benda tersebut, kita jangan bercakap kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Saya di antara perkara yang saya malu ialah berjanggut. Muka saya ni, saya orang Mandailing, tuk saya tu orang Sumatera Mandailing tu, dia 4 senti sikit muka. Jadi kalau ada janggut tu tak ada mana. Jadi dia jadi macam SpongeBob. Jadi nanti saya kalau tengok ustaz ni, ya Allah, malu dah. Dia malu kita malu dia tu lah ada janggut dia muka lonjong sikit. Comel lah ada janggut je. Jadi ustaz ni kok malu-malu pun kena ada janggut, ada apa kat nampak janggut. Kita tak boleh nak buat kan. Jadi kita ingatlah ada benda yang kita tak mampu, bukan kerana enggan, tapi kadang-kadang ada, kalau bercakap buat pengingat lah, tutup semua lah. Piti ada tapi kecil mani, macam beda. Jadi maksudnya ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Kita cakap macam mana. Jadi sebaik-baiknya apa yang kita cakap itu kita buat dulu. Dan percayalah sahabat-sahabat, dia akan terpancar pada orang. Ustaz sebut, kita ajuk orang dengan rohani pada Allah dan sebagainya. Benda tu dia mari dari kita, insya-Allah orang akan ikut. Itu nombor 2. Nombor 3 ya tuan-tuan, saya cukup suka dengan satu tabiat lah ya, tabiat yang selalu saya dengar 2 orang yang sebahagian mereka itu mempengaruhi pemikiran saya. Antara yang pertama ialah Syekh Razid An-Nabulsi, orang tua daripada Syria. Masa perang Arsyad tu, Akhir Asad tu dia duduk di Jordan. Syekh Nabulsi, begitu juga dengan Yusuf Qaradawi, Allah yarham. 2 orang ini kalau dia berceramah, dia akan sebut 10 minit mengenai tokoh ulama, kerana dia nak bina respect. Dia mulalah dengan sahabat dulu, sahabat. Jadi saya rasa kita sesama kita ni, kita tak macam PTD. Kita tahu tak, pegawai takbir diplomatik itu. Pegawai takbir, bila dia serang mana-mana jabatan, pertama sekali dia akan ubah struktur jabatan tu. Lepas tu dia akan bina dewa-dewa tu geng dia berlaku. Tak kira lah dia pergi ke pertahanan, ke pendidikan. Maka kita kena buat macam PTD. Iaitu bila kita diberi peluang untuk berbicara tentang agama, apa salahnya kita perkenalkan kawan kita. Saya ada seorang kawan alim sangat, suara sedap, hafal Quran. Kalau tuan-tuan nak mengaji tajwid dengan dia, gila cukup. Baru dan mengaji ngambur apa sesat dia betul. Gitulah maksud saya, tak mengajar tajwid lah sebab suara saya unduh. Saya pun tak isi borang nak jadi Tok Bila, tak orang lagi kan. Jadi kita cover. Kami di universiti antara sebab musim Melayu tu naik pangkat, kita pakat sama kita memuji apa, puji mulut. Jadi gitulah, sebab hanya orang terpuji je orang tu. Jadi nak tunggu puji sendiri nampak teruk sangat. Pakat memuji apa, puji apa. Lama-lama semuanya terpuji. Betul kan? Jadi kita pun sebab nama orang tak kenal, mungkin orang kenal kita kan, kita popular. Tapi apa salahnya kita kenalkan. Dan kita pun bila kita kenalkan begitu, kita memudahkan pegawai JAIS juga. Sebab pegawai JAIS dia nak cari siapa-siapa, dia tak tahu. Sebab tu kan kita tengok bila dia kenal seorang tu, nak hajuk seorang tu sampai mati. Jadi kita pakat-pakat lah, kita perkenalkan orang tu, berkenal. Percayalah sahabat-sahabat, bila kita kenal orang tu, berkenal, lepas tu dia pun perkenalkan kita, akhirnya akan terbentuk satu lingkungan ustaz-ustaz yang dihormati. Dulu kita pernah ada nama-nama besar, dan nama besar tu dah hilang. Kita ada Allah yarham, apa panggil Ishaq Bahru, kata Ishaq. Kita ada nama besar Ustaz Haruddin, kita ada Datuk Ismail Hamid. Bila mereka pergi tu, tajuk. Jadi kita nak tunggu Kementerian Penerangan, dia tak buat tuan-tuan. Kita nak tunggu Jabatan Penerangan, Esko Penerangan Selangor, dia tak buat tuan-tuan. Kita nak buat sama kita perkenal.
Nah, jadi bila benda tu saling mengenal, maka kita pun saling kuat, dan insya-Allah nama-nama besar diperlukan dalam masyarakat ini untuk menjadi idola tadi. Kita dah hilang tuan-tuan, sebab bila kita tak ada idola, tu yang mari daripada luar kita pakai serbu macam rekatu musim hujan tu. Mari Habib dekat cium sebab kita tak ada lah. Apa salahnya kita lantik sama kita cuma tanya ngaku Habib lah sebab hidung yang buta air tu. Tapi maksudnya dia punya spiritual leader tu kita tak ada. Dan kita perlu cari. Duit kita ada, masyarakat ada, kehidupan yang baik ada, kita tinggal tak ada spiritual leader. Dan kita kan kalau pilih orang luar, kita pilih sama kita lah. Dan saya pun sendiri tak kenal tuan-tuan, kita sama menyokong sesama kita. Dan bila kita ada seorang spiritual leader, dia cakap kita semua dengar, dia memberi saranan kita semua tokong, maka kita akan dilihat kuat dan masyarakat akan terpandu dengan perkara tadi. Wallah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai pun ke akhir forum pada tengah hari ini daripada jam 11 lebih tadi. Saya fikir dalam 3 pusingan ini telah banyak maklumat yang disampaikan kepada tuan-tuan dan puan yang saya catat setiap perkara yang disampaikan oleh panel penuh kertas saya. Saya balik, saya type balik untuk kertas saya. Kemudian tuan-tuan juga begitu, segala maklumat yang disampaikan tadi dapat diterjemahkan dalam ruang lingkup tuan-tuan sebagai pendakwah bertauliah khususnya di daerah bertanding, insya-Allah tuan-tuan. Baik, saya fikir setakat itu dahulu forum kita. Terima kasih kepada Prof. Dr. dan